Saya, kafir harbi tidak memulakan pertempuran. Jangan nak mulakan bom selagi mereka tak mula. Jangan mula bunuh diorang selagi mereka tidak terbunuh, belum terbunuh dari kalangan kita. It was the best dalam sudut peperangan. Orang yang sama memimpin hampir 27 peperangan kecil. Sibuk, sangat sibuk Nabi SAW dengan urusan politik mempertahankan Islam. Kemudian orang yang sama Nabi, dia juga bertanggungjawab pada urusan spiritual dan urusan masjid. Dia imam solat fardu 5, tak pernah tinggal. Dia kena jadi imam, poso dia kena datang awal. Ada tak imam datang lambat? Makmu tunggu setengah jam, mana tak datang lagi ni. Poso dia kena datang lebih awal. Nak cek imam ada ke tidak, Bilal ada ke tidak, muazzin ada ke tidak. Dan jangan lupa, dia juga adalah seorang yang telah menjadikan tahajud sebagai solat fardu yang ke-6. Maknanya lagi sibuk. Dan jangan lupa, dia juga adalah qadhi mahkamah. Semua urusan masyarakat, dia adalah legislatifnya, dia adalah hakimnya. Lagi sibuk. Dan jangan lupa, dia juga adalah Perdana Menteri, urusan eksekutif. Dan jangan lupa, dia juga adalah seorang suami, bukan kepada seorang, bahkan kepada 10 orang. Dan disebut oleh ramai para isterinya, Nabi orang paling romantik dengan isterinya. Sampai satu tahap, Zainab pernah bercerita ketika buat kuih karipak, contohnya kan, buat kuih karipak di dapur, buat kuih tak nenas hari raya baru-baru ini, buat kuih karipak. Nabi punya romantik ini kamu boleh baca dalam Syama'il Muhammad ataupun kitab-kitab yang bersangkut dengan Prophet Muhammad. Nabi betapa romantiknya. Kita jangan romantik sebelum kahwin, adik-adik. Bila kamu dapat syurga lebih awal, Allah akan tarik syurga selepas kamu kahwin. Yang tu ramai kahwin tak sampai 10 tahun bercerai. Dan angka perceraian di tanah air kita tak pernah merosot, sentiasa meningkat seperti keputusan PMR dan SPM. Kita nak result SPM PMR tu baik, terus meningkat, tapi janganlah. Dan malu sebab Muslim Melayu yang ramai. Angka anak lahir luar nikah daripada gadis berbangsa Melayu, malunya kita. 80,000 angka perceraian sejak pada tahun 2000. Itulah seronok sangat masuk program sehati bercerai. 10 pasangan masuk, 9 bercerai. Tunjuk sana, tunjuk body ni, mana orang tak berkenan. Rasulullah, Zainab kata dia orang paling romantik. Suami, nak jadi suami yang baik mudah. Tanggungjawab, menjadi suami yang bertanggungjawab mudah. Carry, jaga lampin baby. Saya ni baru bergelayan, baru 4 bulan. Tapi untuk jadi satu orang suami yang sampai ke satu tahap romantik, itu tidak mudah. Romantik ni seni, bukan sains. Kalau sains, kita dah ada skrip dah sebagai suami yang taat, suami yang bertanggungjawab. Kita kena jaga dia punya makan minum dia, nafkah dia. Tapi ada sesuatu yang seni yang tidak ada skrip. Dia membabitkan perasaan. Rasulullah masuk senyap-senyap dalam rumah, tak bagi salam. Pergi ke dapur. Ketika Zainab tengah buat karipap, mengadu karipap, Rasulullah bawa masuk, pergi dengan senyap-senyap supaya Zainab tak perasan. Dia bukan pergi. Itu menyebabkan isteri mati. Kejut. Tapi romantiknya Nabi, dia pergi belakang-belakang senyap-senyap, dia masukkan tangan di celah pinggang Zainab dan masuk, menyentuh tangan Zainab. Dia dengarkan, menyentuh tangan Zainab, memegang tangan Zainab dan mengadun kuih bersama-sama. Nabi SAW tengok apa Aisyah cerita tentang dia. Tak pernah Rasulullah minum air kecuali dia ambil bekas aku dan minum dari tempat bibirku terletak di situ. Jangan lupa, dia orang paling sibuk dengan urusan politik. Dia orang paling sibuk dengan urusan bisnes. Dia orang paling sibuk dengan urusan masjid. Tapi inilah indahnya wa in la'ala khuluqin azim, rahmatan lil alamin. Tiba-tiba hari ini kita tak boleh nak tengok Nabi seperti itu.
kita rabun jauh dan rabun dekat. Aduh, dia melihat apa yang Nabi buat itu sebagai panggil monopoli ataupun gila kuasa. Semua benda dia nak. Dan ini terjadi kepada anak-anak muda Turki di saat hampir kejatuhan, hampir jatuhnya kerajaan Islam Osman. Orang panggil mereka ini gerakan The Young Turks. Mereka belajar di Eropah. Mereka tengok revolusi Perancis. Orang agama ditumbangkan. Pemimpin agama ditumbangkan kerana zalim. Kerana mereka cuba nak bagi tekanan kepada para saintis dan nak minta supaya bagi ketaatan secara membuta tuli. The Young Turks mempunyai kefahaman yang salah dan beranggapan kita boleh buat revolusi yang sama kepada Turki kita, kepada orang-orang agama dan khalifah kita. Dia tak beza langsung, dia tak mampu nak beza apa yang ajaran Kristian dengan ajaran Islam punya beza. Islam ini datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bawa Quran yang sempurna. So apa yang Nabi buat, walaupun dia pegang semua benda, ia adalah yang terbaik untuk manusia. Tiba-tiba yang menganggap apa yang dibuat oleh Nabi, oleh khalifah ini adalah satu bentuk yang disebut, apa dipanggil? Gila kuasa, atau dipanggil apa? Monopoli. Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kedua, ya, dia dah pegang kuasa, dialah yang membuat keputusan peperangan, semua urusan kementerian dia buat. Dia buat tu atas dasar dia nak teruskan apa yang Nabi buat. Tapi dia yang terus beranggapan ini perangai seperti pederi-pederi pada zaman revolusi Perancis. And then mereka bawa revolusi untuk menjatuhkan khalifah dan khilafah. Dan akhirnya tumbang. Semuanya kerana salah faham kepada Islam. Ada satu gerakan namanya, maaf saya kata, Sisters in Islam. Mereka melihat bahawasanya kitab-kitab tafsir yang ada sudah tidak boleh kita gunakan kerana ia ditafsirkan oleh orang-orang lelaki. Jadi ia mesti bias kepada kami orang perempuan. Maka kita tak boleh pegang lah. Kita perlu kepada tafsiran baru. Subhanallah. Kalau saya tanya adik-adik sister, masa kita baca tafsir Tabari ke, Zamakhsyari ke, ada terfikir ke dia ni lelaki ke perempuan? Kita tak terfikir. Yang penting kita fiqh, kita percaya kepada kualiti ilmunya. Dan mana ada bias pun. Semuanya ilmu diletak di hadapan. Gender pun semua ni jatuh berua. Jadi saudara-saudari, saya nak simpulkan kepada tiga. Agenda kita yang paling penting berdepan dengan serangan berbentuk Islamofobia ini, boleh padamkan supaya nampak slide ni. Iaitulah mari sama-sama kita bersihkan semula pakaian kita. Maksud saya bersihkan semula imej kita. Tunjukkan diri kita bukan seperti apa yang dimomokkan oleh musuh-musuh Allah. Ini yang saya tengok cantiknya ayat Allah yang bernama wa thiyabaka fatahhir, dan baju kamu bersihkan. Dan bila dirujuk kepada tafsir Fakhrul Razi At-Tafsirul Quranil Azim, ada 3 tafsiran yang mana menyimpulkan Nabi kalau nak berdakwah pastikan pakaian kamu jangan ada najis. Nabi kalau nak solat pastikan kamu jangan ada najis. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Artinya kebersihan ini nampak kecil, tetapi dia soal imej. Sekecil-kecil kebersihan pun Nabi memandang berat, Allah memandang berat. Apatah lagi soal sikap, attitude, cara anda bercakap. Pernah saya dengar Dr. Harlina Siraj membuat muhasabah kepada pelajar-pelajar UIA baru-baru ni. Dia kata, kamu Muslim, kalaulah seorang non-Muslim tengok kamu, agak-agak apa mereka nampak tentang Islam? Cuba muhasabah sebelum tidur. Setiap kali sebelum tidur, cuba fikir, hari ini ada tak non-Muslim melihat aku? Dan kalau dia lihat aku, apa agak-agaknya persepsi dia tentang Islam? Adakah persepsi dia lebih baik tentang Islam bila melihat kamu? Oh, Islam ni hebat. Wow. Kenapa? Tengok orang tu kemas, tie-in, datang ceramah awal, blackout tenang, tak ada apa-apa masalah, berzikir kepada Allah walaupun blackout. Dia nampak akhlak, attitude-nya itu. Ataupun yang kita bimbang, non-Muslim tengok kita, sahabat-sahabat kita daripada Chinese, Indian tengok kita, mereka tengok teruknya agama kamu. Ini malang adik-adik. Sebab itu, ya, saya sebelum kita buka pada sesi soal jawab, saya nak simpulkan adik-adik, kita perlu kepada ilmu.
Kalau orang kata Islam ini